Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu ya selepas daripada Hari Raya dan juga Ramadan, dan insya-Allah dalam tazkirah ini, iaitu daripada kitab kecil ini, ciri-ciri ahli syurga. Yang ketiga, orang yang suka berkongsi dengan orang lain. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian daripada harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, kita tidak akan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut tak akan dapat mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kita mampu untuk menafkahkan apa yang kita cintai. Ya, ini yang ayat yang dibaca ini. Apabila ayat ini sampai kepada sahabat, ya, maka dia pun berlari. Sahabat ini berlari tergesa-gesa jumpa Nabi SAW. Dia kata nak mencapai kebajikan yang sempurna, dia kena menafkahkan apa yang paling dicintai. Lalu dia kata, yang aku cintai adalah kebun aku. Nama dia Bayruha. Bayruha ni tuan-tuan sekarang ni dah jadi sebahagian daripada Masjid Nabawi. Ya, Nabi suka berhenti dekat kebun itu, ada mata air yang sedap. Jadi dia kata, aku nak menafkahkan sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka dia pun membahagi-bahagikan hartanya itu kepada, mula-mula dia nak berikan kepada Nabi SAW. Nak diinfakkan, tapi Nabi kata bagilah kepada saudara mara kamu. Maka kebun itu pun dibahagi-bahagikan kepada saudara mara dia. Masya-Allah. Ayat ni turun, dia terus lari jumpa Nabi. Berlari dia kata, hulurkan tangan kamu ya Rasulullah. Ya, hulurkan tangan kamu. Dan Nabi pun hulur tangan, dia pun kata, aku nak sedekahkan ini. Nak menginfakkan harta ini. Jadi itu yang disebut nak mencapai darjat, ya, yang boleh mencapai ciri-ciri ahli syurga, iaitu orang yang dermawan. Dermawan ini bukan semestinya, tuan-tuan, kita ada harta baru kita nak menderma. Dermalah dengan apa yang kita ada. Apa yang ada. Sebab itu, tuan, dalam hadis, kalau Ramadan itu, orang yang hanya boleh beri makan, apa dia? Sebiji tamar. Atau sesisipan susu. Sikit sangat susu yang ada. Tamar sebiji. Apa lagi tuan-tuan? Seteguk air. Ya, itu maknanya apa dia? Tahap yang paling minimum yang boleh diberikan. Kata Nabi, walaupun sebiji tamar, tapi Nabi kata apa dia? Junnatun. Perisai daripada api neraka. Walaupun sebiji tamar. Walau bisyakki tamratin. Sebelah biji tamar. Ini dah tadi mula-mula Nabi kata tamar. Ini kata apa? Sebelah biji tamar. Tamar tu ada satu, belah dua. Besar mana tamar, tuan-tuan? Tapi Nabi kata apa? Junnah, perisai. Sebab itu sedekah, infak ini pahala yang paling cepat sekali. Ya, orang yang berkorban, macam orang korban, tuan-tuan, belum sampai darahnya itu mencapai tanah, berapalah sangat jarak leher lembu tu dengan tanah, tuan-tuan? Dah sejengkal, 2 jengkal.
tak sempat sampai, tapi pahalanya dah sampai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kejap lagi kita dah masuk bulan separuh dah, bulan Syawal lah. Habis dah. Kejap lagi Syawal. Masuk Zulqaidah, tak lama kita akan sampai Zulhijjah, ya, musim orang berkorban. Tadi staf saya sebut tadi, Ustaz satu bahagian 1000. Lembu jenis apa kau sembelih? Satu bahagian 1000. Ada yang kurang sikit 800, tuan-tuan. Barangkali itulah nilai lembu sekarang, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Baik, daripada 300. Dulu 300, 200 setengah dapat, sekarang dah 800. Ya. Baik, tuan-tuan. Jadi itu, orang yang nak bersedekah itu bukan tunggu sampai dia mampu, tapi apa yang dia ada yang boleh disedekahkan. Jadi itu, dan dalam ayat ini apa yang orang itu paling sayang daripada hartanya. Ya, dan apa dia, tuan-tuan? Sebabnya kehidupan pada zaman hari ini yang serba mementingkan kebendaan menyebab munculnya apa dia? Zaman hari ini yang bersifat materialistik, kebendaan. Dan menyebabkan orang akan rasa tamak. Orang akan memburu dunia. Orang akan cari dunia. Ya, bab agama pun orang cari dunia. Betul? Tuan-tuan. Orang panggil ceramah, tanya berapa nak bayar. Staf saya panggil ceramah, yang tarafnya artis lah. Bos, 7,000 ada bos duit. Allah, pening kepala. Ceramah tanya. Betul? Staf saya cerita, tanya lagi. Yang kami panggil ni surau je lah, pejabat. Surau lah, pejabat-pejabat mana ada masjid kan. Dia kata apa? Surau-surau tak main kami pergi masjid aja. Ya Rabbi. Punyalah, tuan-tuan. Wala tashtari bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kamu jual jangan kamu jual ayat Tuhan dengan harga yang murah. Berapa pun dia letak, berapa juta, berapa ribu pun tetap murah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah hari ini orang semua berkira, betul. Sebab apa, tuan-tuan? Betul lah kata kitab ni kecil, tuan-tuan. Dia kata apa? Sifat dunia yang materialistik ini menyebabkan semua orang terkesan, terpengaruh dengan kebendaan dunia. Habis itu, kalau tak bayar, tak sampailah dakwah Islam, tak sampailah seruan Islam, tak sampailah kalimah Allah, tak sampailah seruan dakwah. Masya Allah. Itu. Apabila kita melahirkan pendakwah dalam TV atau melahirkan pendakwah di atas pentas, kan? Mai duduk dengan penggerak orang asli. Jangan lama lah, duduk seminggu je. Macam kau boleh tahan. Dengan gajahnya, dengan rimau, dengan jalan tanah merah. Jalan tanah merah, tuan-tuan, tak ada jalan tar. Masya Allah. Semua kenderaan nak pergi pakai 4-wheel drive. Nampak? Jangan berkira. Baik, tuan-tuan. Jadi sebab itu, bila terpengaruh dengan kebendaan menyebabkan manusia apa? Rasa cinta kepada dunia. Itu yang Nabi kata, penyakit akhir zaman ini, penyakit al-wahn. Sahabat kata, apa dia al-wahnu? Wahan. Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu sayang kepada dunia dan kamu takut mati. Beza dengan para sahabat. Para sahabat, tuan-tuan, menangis jumpa Nabi nak ikut berjihad. Bukan menangis tak nak pergi. Dia menangis nak pergi. Tapi Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kamu tak ada apa yang kamu nak berikan sebagai kenderaan. Lalu mereka menitiskan air mata. Nabi kata, aku tak mampu nak bagi kamu kenderaan bekalan.
para sebahagian sahabat yang tak mampu ni menangis sebab tak ada kenderaan yang boleh bawa mereka berjihad bersama dengan Nabi. Sebab tu apabila Kaisar Rom tanya panglima dia, kenapa kalau kita lawan orang Islam kita tak pernah menang? Walaupun kadang-kadang dia ada 200,000. Khalid Al-Walid bawa 30,000. 30,000 lebih sikit. Lawan hampir 200,000. Ada yang kata 120,000. 30 lawan 120, mati bos. Balik lah. 30 lawan 120, tambah lagi hampir-hampir 200. Mati bos. Balik lah. Tak kita lawan. Kenapa? Kita lawan mereka sikit, kita banyak, tak pernah menang. Apa kata general? Macam mana kita nak menang? Mereka tu lebih suka mati daripada hidup. Orang Islam ni pelik. Mereka lebih suka mati daripada hidup. Jadi macam mana? Jadi tu. Sebab apa? Mereka tidak merasakan dunia ini. Tidak ada rasa cinta kepada dunia. Dan mereka tak takut nak mati. Beza dengan orang hari ni, tuan-tuan. Orang hari ni ramai juga yang tak takut mati. Betul? Kita tengok yang bawa kereta kat highway tu. Ya Rabbi. Saya balik semalam berapa? Hari Rabu. Saya ada ceramah dekat USM, hari Selasa pergi, hari Rabu balik, tuan-tuan. Tengok perangai orang dekat jalan raya. Ya salam. Macam mana kemalangan nak turun kalau rupa itu gaya bawa kereta, tuan-tuan. Baik kereta, baik motor sama, tuan-tuan. Ya Allah. Tak takut mati pula. Tapi kalau suruh berjihad, semua tak nak pergi. Padahal berkongsi dengan orang lain adalah sesuatu yang amat indah, amat cantik lagi kepada orang yang mengalami kesusahan. Jadi berkongsi dengan manusia ini maksudnya apa? Membantu orang lain. Sebagaimana sifat Nabi SAW. Nabi ini sifat dia, tuan-tuan. Duduk dan makan bersama dengan orang fakir. Nabi duduk dan makan. Hari ini beza, tuan-tuan. Kita nak bantu orang, tak ada siapa nak duduk dengan fakir. Semuanya bank in. Duduk buka komputer, masuk. Tapi Nabi duduk dan makan. Apa maksud dia? Duduk dan makan, dengar cerita dia, dengar pengalaman dia, dengar susahnya. Dengar keluh kesah dia, dengar penderitaan tu maksud dia. Duduk dan makan dengan fakir miskin. Sebab tu Nabi ni dalam satu riwayat Nabi kata apa? Nabi berdoa kepada Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang miskin. Ni doa ni Nabi baca je lah. Pak Imam jangan baca pula lepas sembahyang. Ya Allah, matikan aku miskin. Ya Allah. Tak lari makmum. Hari-hari minta kaya, hari ni pula minta miskin. Nabi aja, tuan-tuan, minta miskin. Miskin ni bawah sikit daripada keperluannya. Kalau keperluannya RM10, dia hanya dapat RM7-8 atau RM9. Itu miskin. Kalau fakir, dia hanya dapat RM3-4. Mana boleh tahan. Kalau fakir, jangan minta. Fakir ini kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufra. Seakan-akan kefakiran itu membawa kepada kufur. Kalau teruk sangat, boleh jadi kufur. Kalau miskin, dia hanya cukup-cukup. Tak berapa nak cukup, tapi kira cukup lah. Sebab tu kalau makan, Nabi kata apa? Makanan seorang cukup untuk 2 orang. 2 orang cukup untuk 3 orang. Makan seorang cukup untuk 2 orang. Sebab tu Nabi selalu berkongsi makanan. Kita apa nak ajak orang, habis duit dia. Aku pun tak cukup. Kan? Itu sifat kita, tuan-tuan. Jadi dan orang yang selalu berkongsi dengan orang ini tidak akan pernah rugi.
Ya, tidak akan pernah rugi. Orang yang selalu berkongsi sesuatu dengan manusia ni, dia tidak akan pernah rugi. Sentiasa dia akan mendapat pahala, sentiasa dia akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana nak membantu orang lain, tuan-tuan? Macam mana kita nak dapat pertolongan Allah? Bantu orang lain. Ya, maka datanglah pertolongan Allah. Itu. Bantu orang lain, maka akan datanglah pertolongan Allah. Sebab apa? Para malaikat sentiasa mendoakan orang yang ini rajin berinfak, rajin bersedekah, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kali tiba hari yang baru pada waktu pagi, sentiasa turun 2 malaikat ke bumi. Malaikat yang satu bermohon kepada Allah, Ya Allah, berilah rezeki tambahan bagi orang yang mahu berkorban membantu orang lain. Sedangkan malaikat yang satu lagi berseru, Ya Allah, biarlah habis tiada berfaedah segala kekayaan orang yang tidak mahu membantu orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sebab tu pagi-pagi, apa mentaliti kita? Apa yang aku boleh bantu orang? Apa yang boleh aku bantu orang? Apa yang boleh aku dapat pahala di awal pagi? Awal pagi, bangun awal sebelum daripada subuh. Sempat sedikit untuk tahajud. Dan sempat sedikit untuk berdoa. Dapat subuh berjamaah. Dan tambah satu lagi, jangan lupa sedekah pagi di waktu subuh. Nak dapat berkat doa malaikat. Jadi sebab tu para ulama sebut jangan lupa. Tak kiralah berapa yang kamu berikan. Kan? Ya, kalau rasa malu kita masuk tabung surau tu, rasa malu. Nanti orang dengar. Jadi masukkanlah yang tak berbunyi, tuan-tuan. Masukkan yang tak berbunyi. Faham? Jangan masukkan yang berbunyi. Ting, ting, ting. Duit siling. Masuklah duit ringgit. Tuan-tuan, faham? Kan? Duit siling malu pula orang dengar. Kan? Masuk yang tak berbunyi. Dan menjadikan apa? Makna apa, tuan-tuan? Ya, pada setiap hari malaikat ini mendoakan orang supaya apa? Supaya orang Islam ini ada sifat nak membantu manusia. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Dan orang yang dalam hartanya disediakan bahagian yang tertentu bagi orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tak meminta-minta. Ni ada orang miskin, ada dua. Satu sa'il, minta-minta, kita tahu. Satu mahrum, dia menahan diri dia daripada minta-minta. Jadi siapa yang tahu? Jiran dia memang malu nak minta, tapi kita tahu dia susah. Ajari jiran dia kena maklum. Ini ayat ini menunjukkan kepada zakat. Kata Ibnu Abbas, ada 3 perkara yang tak boleh salah satu. Dia mesti 2. Kalau salah satu aja, yang satu tak jadi. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Maksudnya apa? Tengok Al-Quran dan tengok As-Sunnah. Selalu saya sebut, jangan bezakan Quran dengan hadis. Hadis itu adalah penterjemah kepada Al-Quran. Jadi kalau orang tu tengok Quran aja, tak tengok As-Sunnah, salah. Yang kedua kata Ibnu Abbas, aqimus solah wa atuz zakah. Salat dan zakat, 2 perkara yang tak boleh dipisahkan. Ya, sampai dia kata apa? Orang yang tak bayar zakat sama macam dia tak solat. Berat. Aqimus solah wa atuz zakah. Aqimus solah wa atuz zakah. Salat bayar zakat. Salat bayar zakat. Macam mana nak bayar zakat? Kata guru saya. Lepas salat kau bayar zakat. Macam mana nak bayar? Duit tak ada. Itulah maksudnya apa? Lepas solat kau kerja cari rezeki, baru kau boleh bayar zakat. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Lepas solat bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki Allah. Tu ayat Jumaat. Orang kita lepas Jumaat balik makan 2 pinggan, tidur, selesai masalah.
Macam mana nak dapat rezeki? Yang kerja lah tuan-tuan. Yang dah bersara, relax-relax. Tak payah kerja lah ustaz. Nak buat apa, pencen dah. Kan? Yang masih kerja lah. Jadi, bisnes jangan tutup hari Jumaat. Tutup pagi tak apa. Petang lepas Jumaat buka. Baik, yang ketiga. Yang tak boleh salah satu. Mesti dua. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Untuk kamu bersyukur kepada aku dan kepada kedua ibu bapa kamu. Maksudnya apa? Allah tusyriku, Allah, jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, jangan derhaka mak bapak. Orang yang derhaka mak bapak duduk bawah tahap syirik. Bawah sikit daripada syirik kepada Allah. Jadi syukur kepada Allah, mesti taat kepada mak bapak. Jangan kita jadi ahli ibadat, mak bapak kita tak jaga, kita jadi anak derhaka. Habis amal. Itu kata Ibnu Abbas, 3 perkara yang tak boleh salah satu, mesti dua sekali. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, barangkali sekadar itu tazkirah saya pada tengah hari ini. Dah hampir masuknya waktu salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma agrina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين الله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد محمد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد محمد سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وبعث بكم بسم الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita suburkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga hidup kita sentiasa dirahmati ilahi di dunia hingga akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Keunggulan Belia Kekuatan Negara. Sebelum itu, mimbar ingin mengingatkan agar kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap jangkitan COVID-19. Lebih-lebih lagi ketika melakukan aktiviti ziarah dan rumah terbuka. Di samping itu, bagi mereka yang masih belum mendapatkan dos penggalak,
bersegeralah untuk berbuat demikian sebagai ikhtiar memastikan ketahanan tubuh badan melawan virus ini. Semoga pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menaungi kehidupan kita setiap masa dan di mana sahaja kita berada. Sidang jemaah yang berbahagia, Al-Quran dan Al-Hadis banyak memaparkan mengenai golongan muda yang mempunyai peranan yang penting sebagai penegak syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengetuai pelbagai urusan kehidupan manusia. Antaranya ialah kisah Ashabul Kahfi, iaitu sekumpulan pemuda yang menyelamatkan diri daripada penguasa yang zalim demi memelihara akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala memuji tindakan mereka melalui firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka, yakni pemuda Ashabul Kahfi, dengan benar sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Sesungguhnya generasi belia merupakan pelapis dan pewaris negara. Masa harapan negara terletak kepada kualiti generasi belia pada hari ini. Sememangnya menjadi harapan agar golongan muda dapat membentuk jati diri sebagai seorang Muslim dan warga negara Malaysia yang unggul, seterusnya berupaya memimpin masyarakat menuju kejayaan. Pemuda yang kita harapkan menjadi pemimpin di masa hadapan mestilah golongan yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang kuat beribadah, kuat bekerja, terlalu mencintai masjid dengan melazimi solat berjemaah, sentiasa mentaati dan berbakti kepada kedua ibu bapa, memiliki keimanan yang tinggi serta kuat pegangan agama dengan menjaga kehormatan diri daripada perbuatan dosa dan maksiat. Mereka juga sangat berkemampuan untuk menjadi pemimpin dan ketua yang hebat di dalam berbagai organisasi, di samping bersifat adil, amanah, jujur dan berintegriti dalam memacu kecemerlangan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, keberadaan golongan muda perlu diberikan perhatian serius dengan menggerakkan usaha memantapkan intelektual, emosi dan spiritual mereka. Justru menjadi harapan yang menggunung tinggi lagi agar lahirnya belia yang berilmu pengetahuan, berkemahiran tinggi, selari dengan perkembangan dunia teknologi dan mempunyai kekuatan jati diri yang mantap dalam pelbagai aspek seperti akidah, akhlak, perpaduan, kemasyarakatan dan ekonomi. Tidak dapat dinafikan banyak kebercetan dan masalah dalam kalangan anak muda yang harus ditangani pada hari ini. Isu-isu seperti kurangnya ilmu pengetahuan dan kemahiran, kurang daya kepimpinan, pengangguran, keruntuhan akhlak dan gejala sosial seringkali membantutkan pembentukan jati diri belia di negara ini. Pengaruh-pengaruh negatif melalui pendadahan hiburan yang melampau, penyalahgunaan dadah, gejala buli, lumba haram, pornografi dan sebagainya telah menambahkan lagi cabaran dalam usaha membentuk akhlak dan sahsiah mereka. Di sinilah pentingnya pengelimatan semua pihak, bermula daripada ibu bapa, keluarga, masyarakat, pemimpin setempat dan pihak kerajaan perlu bergerak sederap bersama dalam membawa hala tuju belia ke landasan yang betul. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, asas utama untuk membentuk generasi muda yang hebat ialah dengan menerapkan kefahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam yang sempurna. Pendidikan agama merupakan sebuah proses tarbiyah berterusan dan menjadi benteng paling ampuh bagi mengelakkan mereka daripada terlibat dengan perkara-perkara keji dan mungkar. Di samping itu, peranan ibu bapa juga dan keluarga mestilah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Keluarga yang bahagia akan menyuburkan emosi dan yang positif buat mereka. Sebaliknya, keluarga yang porak-peranda akan membawa luka dalam episod kehidupan mereka. Kita juga harus sedar bahawa rakan sebaya turut mempengaruhi pembentukan diri mereka. Justru mereka harus dibimbing supaya bijak memilih rakan yang dapat membawa mereka ke landasan yang benar. Masyarakat sekeliling turut berkongsi tanggungjawab membina jati diri anak muda yang cemerlang. Mereka sangat memerlukan dan dahan sokongan untuk berpaut daripada tersungkur ke lembah keruntuhan akhlak dan moral. Mereka harus sedar mengenai peranan yang mesti dimainkan dalam pembangunan negara dan dengan menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan, meningkatkan kemahiran diri, memelihara kesihatan mental dan fizikal, memahami batas-batas agama dalam perhubungan dan sebagainya, supaya jati diri yang unggul dapat dibentuk dalam diri mereka. Sambutan Hari Belia Negara tahun 2022 bertemakan "Ini Masa Kita". Sememangnya masa muda merupakan waktu yang amat berharga. Ini kerana usia belia dipenuhi dengan kecerdasan minda, kekuatan fizikal, kestabilan emosi dan terbuka banyak peluang di hadapan mata untuk diteroka. Para belia harus disedarkan masa muda inilah waktunya yang terbaik untuk mereka melaksanakan pelbagai kebaikan yang menyumbang kepada agama, masyarakat dan negara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di hujung Syawal. Masih ada masa untuk kita melakukan amalan kunjung-mengunjung dan beramah mesra dengan keluarga, sanak saudara, sahabat handai dan jiran tetangga, demi menjalin dan mengeratkan persaudaraan di bulan yang mulia ini. Mengambil keberkatan di bulan Syawal ini, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, masjid dan surau akan menganjurkan Majlis Aidilfitri at Dataran Merdeka pada hari Sabtu 28 Mei 2022 bermula jam 10 pagi hingga 2 petang bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Majlis ini sememangnya mempunyai banyak manfaat yang membawa pendekatan dakwah bilhal di tengah-tengah bandaraya melalui penglibatan masjid dan surau yang menjadi syiar Islam. Di samping mempromosikan masjid dan surau sebagai pusat penyatuan ummah tanpa melihat latar belakang masyarakat yang pelbagai kaum dan agama. Ia juga dapat merapatkan hubungan di antara jawatan kuasa masjid dan surau yang terlibat dengan masyarakat bagi merealisasikan aspek kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran bersama dalam mencapai aspirasi gagasan keluarga Malaysia. Justru marilah kita bersama-sama memeriahkan majlis tersebut dan memperkukuhkan hubungan persaudaraan sesama kita. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Abu Musa Al-Sy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka asabi'ahu." Bermaksud, sesungguhnya orang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti bangunan yang saling kuat menguat di antara satu sama lain, dan baginda memasukkan di antara jari-jarinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, hayati beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Yang pertama, generasi belia merupakan pelapis dan pewaris negara. Gerakan usaha memantapkan intelektual, emosi dan spiritual mereka sebagai persediaan menjadikan mereka peneraju legasi keamanan, kesejahteraan dan kejayaan negara. Kedua, peningkatan kefahaman dan penghayatan agama. Binalah keluarga yang bahagia dan berilah sokongan kepada usaha-usaha membentuk generasi belia yang unggul. Ketiga,
Sedarkan generasi belia mengenai peranan dan tanggungjawab mereka untuk melaksanakan pelbagai kebaikan yang menyumbang kepada agama, masyarakat dan negara. Bersama-samalah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bermaksud, ingatkanlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli salam salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslim ala nabiyyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa rada 'anna ma'hum ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawami taufiq wal hidayah wasi'ah wassalamah. Malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri'atin Al-Mustafa Billahi Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'ina Billah. Wa kadzalik ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum al-mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana malizia aminan mutma'inna sakha'an rakha'a daran 'adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur man nasarad-din wa khudhul man khadhalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayil asqam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan kewajipan salat,
membayar zakat kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PBZ Mawib dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf di Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang-orang yang jujur, amanah, berintegriti, tekun dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan rasuah, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, penyelewengan dan penipuan yang boleh membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahil akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا لا الله إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Istaqimu wa'tadilu sufufakum, istaqimu wa'tadilu sufufakum. Penuhkan saf, rapatkan saf. Yang belakang sila penuhkan anjung sebelah kiri, tuan-tuan. Fabi'udbika min hamadati syayatin. Istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah. Salli lillahi ta'ala, salli faradan jama'at rakaat. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran wa subhanallah bukratan wa wajhatu wajhu lilladzi fatara as-samawati wal ardi wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu. A'udzu billahi minasy syaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الحمد الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا الله أكبر سبحان الله الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واهجرني وارزقني واحد الله أكبر سبحان الله الله أكبر التحيات المباركة السلام عليك ورحمة السلام علينا أشهد أن لا إله أشهد أن اللهم صل على كما صليت على وبارك على في العالمين إنك مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa andal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.